Mungkinlah dalam kehidupan kita jaga orang pergi mana-mana, bawa semua obat gigi, beruh gigi, tapi menjadi sunnah Nabi kemana sahaja dia pergi ada bersamanya kayu sugi. Kalau tuan-tuan biasa solat di Mekah, Madinah, imam tu sebelum dia sampai ke tempat tu, dia ada kayu sugi dalam poket dia. Dia berjalan nak pergi ke tempat ke mihrab tu, sambil berjalan tu masih lagi Kelantan kata gonyoh lagi, gonyoh-gonyoh buti kejap buah dalam poket. Mungkin kita yang tak biasa nak kembel weh nampak gonyoh-gonyoh buah dalam poket. Kita akan lihat adalah hadis berikutnya apabila cerita yang berlaku ketika Nabi SAW hampir ajalnya, sudah hampir nak wafat, masuk ke dalam rumahnya adik kepada Aisyah, adik ke abang yang bernama Abdul Rahman bawa kayu sugi, sehingga Aisyah faham Nabi mengisyaratkan dia nak kayu sugi, lalu kayu sugi itu dikerak bahagian tu dan digunakan. Saat-saat akhir nak meninggal dunia pun Nabi masih siwak, masih berus gigi. Baik, kita lihat hadis yang berikutnya. Masih dalam bab siwak ataupun bersugi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdul Rahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abbadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadhtu siwaka faqadamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qat ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu mata baina haqinati wa dhaqinati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saudara lelakinya yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar, adik-beradik lelakinya bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk menemui Nabi. Ketika itu Nabi sedang bersandar ke dadaku. Bersandar sebab Nabi masa ni sakit. Nabi sakit beberapa hari sebelum dia wafat. Dan selama tempoh itu diberi tugas kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam di masjid. Abdul Rahman bin Abu Bakar membawa kayu siwak atau kayu sugi yang basah yang digunakan untuk menggosok giginya. Rupanya sahabat kebiasaan dia begitu. Dia pergi ke rumah orang lain pun dia masih bawa kayu sugi. Pergi ke masjid pun bawa kayu sugi. Kita di sambil ni beruh gigi di rumah ya. Kita gimana? Kita tak bawa, bergigi di rumah saja. Cubalah kita ubah kita punya mungkin apa dia, kita punya lifestyle kita, gaya kehidupan kita. Kita pergi ke mana-mana, cuba kita bawa. Kita pun tak tahu, mungkin kita singgah rumah orang lain, jumpa kawan, ajak minum di kedai kopi ke, wati sana ke, dan kita pun tak tahu kita balik malam tu ke, petang tu ke. Jadi nak tunggu berapa jam lagi, kita boleh singgah mana-mana tempat, masjid ke apa, sebab obat gigi, beruh gigi ada dah. Maka setengah orang tak apalah, kita koma saja, balik kan kita beruh gigi lah. Tapi orang yang lebih peka, lebih prihatin dengan perintah agama, mereka lebih bersungguh-sungguh, jangan standby. Bawa benda tu boleh bawa. Kalau tak ada pun singgah mana-mana kedai, boleh beli. Kalau waktu malam kedai dah tutup, boleh pergi 7-Eleven. Kedai tu buka 24 hours 24 jam, malam pun buka juga. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap terus siwak itu, kayu sugi itu. Kata Aisyah, aku lantas mengambil siwak itu dan mematahkannya. Dia pun faham, Nabi duk perhati kepada kayu siwak yang dibawa oleh Abdul Rahman. Aisyah pun faham isyarat, sebab Nabi nak bercakap pun tak larat dah, dia pun letih dah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengambil kayu siwak itu daripada Abdul Rahman, lalu mematahkannya, lalu menyerahkan siwak itu kepada Nabi. Lalu beliau lantas menggunakannya untuk menggosok gigi.
Belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok gigi lebih baik daripada saat itu. Mana dalam saat itu dia sangat bersungguhlah, kita kata. Kalau gonyoh kak, memang gonyoh, biar cuci habis. Macam kita berus gigi, dia semua posisi, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dalam, belakang, atas, bawah. Rasa tahu belakang dah posisi kau kena ngaji semula. Biasa di sekolah-sekolah semua biasa ada doktor gigi, ajarlah budak-budak ni cara berus gigi macam posisi yang betul, supaya benar-benar bersih. Setelah selesai, beliau mengangkat tangan atau jarinya, kemudian mengatakan ila rafiqil a'la, fir rafiqil a'la ataupun ila rafiqil a'la, sebanyak 3 kali. Lalu beliau pun, baginda pun meninggal dunia. Subhanallah. Maknanya saat terakhir sebelum berpisah, roh Nabi yang mulia ini daripada jasadnya yang mulia, dalam keadaan dia sempat lagi berus gigi. Maksud ila rafiqil a'la, maknanya Nabi mengisyaratkan apa dia? Untuk dia menuju kembali kepada Allah, supaya dia ditempatkan bersama dengan orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat 69 surah An-Nisa. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka, orang yang bersama dengan mereka, bersama dengan orang yang telah diberi nikmat, sama ada dari kalangan nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, baginda Nabi meninggal antara tulang selangka dan ujung tengkorakku. Terlasakan itulah bahu. Mana Nabi duduk? Nabi berbaring sambil bersandar, bersandar kepada dada Aisyah, antara bahu dengan tekuklah dengan dagu Aisyah. Dalam lafaz yang lain disebut fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbus siwak faqultu akhudhuhu laka fa asyara bi ra'sihi na'am. Dalam lafaz lain dikatakan, aku melihat dia memerhati, memandang kepada kayu siwak yang dibawa oleh Abdul Rahman, dan aku tahu bahawa beliau menyukai untuk siwak. Lalu aku mengatakan, mahukah aku ambilkan kayu siwak itu untukmu? Lalu baginda pun memberikan isyarat. Isyarat ni angguklah, angguk dengan pada, sebab mungkin dia nak keadaan sangat tidak, orang kata tak ada tenaga dan nak kecek, tidak terkeluar apa-apa patah perkataan, sehingga kecek pun dengan guna bahasa isyarat, angguk gitu je. Lalu difaham oleh Aisyah dan diambil kayu sugi itu. Itu kesungguhan Nabi SAW supaya kita mencontohinya lah. Kita mencontohinya. Kalau seseorang itu mengatakan dia mencintai Nabi dan mahu menghidupkan sunnah Nabi, adakah sunnah siwak ini sudah dia buat, sudah dilaksanakan? Benda yang simple, yang mudah, bahkan memenuhi fitrah kita. Sebab fitrah kita suka kepada yang bersih. Fitrah manusia suka kepada yang bersih. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepadanya, kepada Aisyah sendiri, di mana nikmat itu berupa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku di sisinya, di sisinya. Dan juga ada jugalah ahli keluarga yang lain bersama. Tetapi dalam beberapa riwayat yang diperkuatkan oleh golongan Syiah, dia cuba menafikan riwayat ni. Syiah cuba menafikan, kononnya Aisyah tidak ada bersama dengan Nabi SAW ketika baginda wafat. Dia kata ada cumalah Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Rasulullah. Itu dakwaan Syiah.
Kemudian kita dengar ada kisah-kisah lain mengatakan perkataan akhir disebut oleh Nabi adalah ummati ummati sebagainya. Itu adalah tidak sahih dan tidak benar. Yang sahih dalam riwayat yang sahih disebut dalam kitab sirah itu Nabi menyebut ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la ataupun fir rafiqil a'la. Seolah-olah dia mengatakan aku bersih dan aku sangat rindu untuk bertemu dengan Allah, teman yang tertinggi. Bertemu dengan Allah, teman yang tertinggi, ila rafiqil a'la. Hadis ini juga menyatakan bahawa harus kita bersiwak menggunakan kayu siwak orang lain bisyartin, dengan syarat alla yakhsha fi dzalika dararun, dengan syarat tidaklah ditakuti berlaku kemudaratan. Macam mana kita di rumah, mungkin kita cari buruh gigi, kita tak ingat letak mana buruh gigi. Mungkin rumah kita ada 2-3 bilik air, sekali tu bilik air ni dah orang lain masuk, kita ambil, kita tukar bilik air lain, masuk bilik air lain, tiba-tiba jatuh hilang, dan keadaan kita tergesa-gesa pinjam orang lain. Macam mana? Boleh, harus boleh, tetapi dengan syarat bersih dan atas kita lah. Sebab kesan daripada bergigi itu sebenarnya bukan najis. Kesan sisa makanan itu bukan najis, semua dia anggap qadar, kotor pada uruf kita. Macam kita makan nasi lah, tangan yang sisa makanan itu kalau kita pegang gelas, pegang sudu, nampak comot. Orang kita kata nampak tak comel, nampak cepuah. Eja ke mana cepuah, nampak tidak bersih. Tapi sebenarnya benda itu tak kotor, tidak kotor. Sama juga berus gigi, walaupun berus kita digunakan oleh orang lain, kemudian kita pula guna. Kalaulah kita merasakan tidak mendatangkan sebarang bahaya, boleh. Tapi janganlah pula terlalu kedekut, satu berus gigi dikongsi 3 orang dalam rumah tu. Doa lalu tu. Boleh kongsi 3 orang, itu tak patutlah. Benda tu bukan mahal sangat, boleh. Masing-masing setiap orang kena ada. Dan kita guna pula kena ada jadual, tak kena satu berus gigi tu guna untuk setahun. Dia ada juga masa dia rosak, tukar orang lain pula. Tukar orang lain, kalau dia tak habis hak kedai. Orang buat tu untuk kita beli, untuk kita guna. Mudah, kita hidup di zaman sekarang ni sudah banyak kemudahan. Dan kemudahan sebegini dapat memudahkan urusan yang diperintahkan dalam agama. Baik, dalam hadis ini juga adanya al-amal bil isyarah. Ada sesuatu urusan kerja yang boleh disampaikan dengan isyarat, bahasa isyarat, idza kanat mafhumah, apabila ianya difahami. Apabila Aisyah faham Nabi duk puati kepada kayu sugi yang dibawa oleh Abdul Rahman, Aisyah pun faham, Nabi pun angguk, maka angguk tu sudah mencukupi untuk difahami maksudnya. Hadis juga menyatakan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha bihusni muasyaratiha, kerana elok pergaulannya dengan Nabi. Sebab dia di antara isteri yang lebih muda lah berbanding dengan yang lain, dan sangat memberi perhatian, sehingga dia menjadi salah seorang isteri yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hak isteri Nabi hak lain pun ada juga riwayat hadis, tetapi Aisyah yang paling banyak tahu tentang apa yang Nabi buat di rumah dan apa yang Nabi katakan. Maknanya dari segi muasyarah, pergaulan, dia dengan Nabi lebih rapat berbanding dengan orang lain, sehingga akhir hayat Nabi pun Nabi meninggal di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang berikutnya daripada Abu Musa al-Ash'ari, hadis yang terakhir dalam tajuk ni, katanya ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqulu was-siwaku fi fihi ka'annahu yatawahha'u. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda sedang menggosok gigi dengan kayu siwak yang basah, dengan hujung siwak itu berada di lidahnya. Lidah. Beliau mengatakan dia nak bercakap, tapi kayu siwak itu masih melekat
antara mulut dengan bahagian bawah lidah. Bahagian bawah lidah dia tidak cabut sepenuhnya, tidak tanggalkan, melekat di bawah antara lidah dengan mulut. Siwak itu masih berada dalam mulutnya seakan-akan beliau hendak muntah. Apa yang nak disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis ini ialah apabila siwak dilakukan, Nabi SAW yubalighu fis tasawwuki, dia bersungguh-sungguh atau berlebih-lebih pada siwaknya, sehingga dia meletakkan kayu siwak itu pada hujung lidahnya bahagian dalam, dan terdengar suaranya seperti orang yang hendak muntah. Itu kesungguhan dia dalam melakukan siwak ataupun membersihkan mulutnya, giginya dan gusinya. Dia sama dalam bab apa dia, dalam bab berwuduk. Dalam bab berwuduk, Nabi suruh kalau kita komo dan kita masukkan air dalam hidung, al-madmadah dan istinsyaq. Dalam hadis Sabirah bin Laqit radhiyallahu anhu, baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Hendaklah kamu berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh memasukkan air dalam hidung. Maknanya ketika berwuduk, pastikan bahagian dalam hidung tu benar-benar bersih. Tapi berlebih ni bukannya kita seduk dengan tu, sebab pedih masuk, kalau air ni masuk dalam hidung tu mungkin kita kata rasa pedih. Maknanya bahagian dalam tu dibasahkan sehingga kotoran yang melekat bahagian dalaman hidung dapat keluar. Kecuali kalau kamu berpuasa. Berlebih-lebihan bukan bermakna tak dibenarkan memasukkan air dalam hidung ketika berpuasa, cuma jangan terlalu berlebihan ketika berpuasa. Kalau tak berpuasa boleh, sebab dikhawatiri air tadi masuk dalam hidung terus ke dalam rongga, sebab rongga hidung bersambung dengan rongga mulut kita kan, rongkong kita. Biasa kalau orang sakit atau tak boleh makan dengan mulut, di hospital dia akan masukkan apa, wayar lah, wayar makan dia masuk dalam hidung terus ke. Maknanya ketika berwuduk kita diminta untuk membersihkan bahagian dalam hidung juga dalam bahagian mulut, kecuali perlu berhati-hati ketika berpuasa. Maka begitu juga dalam bab siwak, pastikan bersih. Bersih itu maknanya munasabah lah, kalau saya cuci tak apa lah. Ni kalau berus gigi dalam masa tak sampai 1 minit sudah dah. Mungkin ada tempat-tempat yang tidak bersih. Tapi wallahu alam lah, pengalaman kita, sebab kita pun dah lama dah hidup, mungkin kita dapat rasakan kalau guna bersegi ni tidak bersih sepenuhnya. Jadi sebaiknya 6 bulan sekali, ataupun sebab kita dah ada klinik pergigian bandar apa ada di Kota Baru, klinik swasta pun banyak klinik gigi ni. Kalau kita ada kemampuan kita pergi sendiri, cuma payah-payah sendiri lah. Kalau klinik swasta mungkin kos dia tinggi sikit lah. Untuk sekali-sekala kita pergi cuci untuk buat flak apa sebagainya, itu pun saya pun biasa pernah buat juga, dan kita rasa lebih selesa. 6 bulan sekali ke, ataupun setahun 2 kali ke, sama dah tu. 6 bulan sekali, setahun jadi 2 kali, ataupun setahun sekali. 2 kali 5 ni 5 kali 2 sama lah. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ya. Boleh saya tadi. Saya boleh ada salah. Siapa yang tuduh begitu? Itu cerita lama dah tu. Dia Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, di antara tokoh yang dia sebab kurung pertengahan, dia kurung ke-8, tokoh yang kontroversi, sebab dia seorang ulama yang disebut muhakkik.
Di zaman dia ramai musuh, ramai orang deki kepada dia, tapi ramai juga yang bersetuju dengan dia. Sehingga perkara hak dia tak kata apa orang juga fitnahkan dia. Sehingga dia masuk dalam penjara kerana dia mengeluarkan fatwa talak 3 sekaligus jatuh 3. Jatuh 1. Jatuh 1. Walaupun jumhur ulama mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3. Tapi Imam Ibn Taymiyah, namanya Ibn Al-Qayyim, kemudian selepasnya Imam Syaukani, padahal pendapat itu sudah ada di zaman sahabat. Dan lebih-lebih bila masuk pada perbahasan berkenaan dengan nas-nas sifat-sifat Allah dari sudut ayat Quran dan hadis-hadis, Imam Ibn Taymiyah berpegang kepada manhaj as-salaf, itu mengisbatkan sifat Allah tanpa dipersoal kaifiyat. Tapi banyak fitnah yang dilontarkan kepada dia sehingga sampai kepada mereka ada yang menghukum dia sesat. Tidak semudah itu, jangan. Tidak semudah itu. Bagi orang nak hukum, itu terpulang kepada dia. Kita mengambil sikap tawakuf. Kita tidak tahu apa yang berlaku, tetapi ramai tokoh-tokoh ulama yang menyanjungnya. Tapi musuh-musuhnya mentahmah sehingga keterlaluan. Dia kata, tengok, Imam Nawawi pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Ibn Taymiyah meninggal 728. Tak ada tu zaman tu. Imam Nawawi meninggal tu, Ibn Taymiyah tak ada. Kemudian macam-macam lah cerita yang menyebut begini. Jadi kalau seseorang tu tidak setuju dengan seseorang, bersederhana, jangan berlebih-lebihan. Dengan berlebih-lebihan. Tapi kita tahu ada sesengah negara macam di Saudi sendiri agak berlebihan dalam mengambil pandangan daripada Imam Ibn Taymiyah. Dia manusia biasa juga, ada ijtihad dia yang benar dan mungkin ada juga yang tersilap. Tapi dalam keadaan fiqh zaman sekarang ini banyak pandangan-pandangan diguna pakai. Dalam fiqh muamalah ada, dalam fiqh siasah ataupun politik pun ada.